Selamat datang ke Calculate. Calculate adalah kalkulator dalam talian percuma yang boleh membantu anda menghitung gaji anda berdasarkan susunan kerja anda. Ini adalah panduan terperinci bagi cara mengguna Calculate. Ini adalah halaman permulaan. Tekan butang Start. Di sini, anda akan lihat beberapa arahan. Anda mesti baca dan fahami kesemuanya. Biar kami terangkan arahan yang tertera ini kepada anda. Untuk memastikan ia mudah untuk mengguna Calculate, Calculate telah direka supaya ia membuat perhitungan bagi setiap bulan satu persatu. Oleh itu, jika anda menghadapi pertikaian gaji anda bagi bulan Januari, Februari dan Mac, anda perlu melengkapkan borang Calculate satu kali bagi bulan Januari, satu kali bagi bulan Februari dan satu kali lagi bagi bulan Mac. Untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Calculate, anda mungkin perlu merujuk pada beberapa dokumen. Maka itu, anda dinasihati supaya menyediakan dokumen berkenaan sebelum anda mula mengguna Calculate. Dokumen tersebut adalah kad merakam waktu atau time card, surat kebenaran pada prinsip anda atau in principle approval letter, surat gaji anda atau payslip, kontrak pekerjaan anda dan alamat email anda yang berfungsi. Beberapa soalan didampingi oleh definisi dan keterangan lanjut untuk membantu anda memahami soalan yang ditanya. Jika anda menggunakan telefon bimbit anda untuk melengkapkan borang Calculate, sila menatal ke bawah untuk membaca keterangan lanjut tersebut. Ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 20 minit untuk melengkapi Calculate. Pastikan anda menjawab setiap soalan dengan tepat dan benar agar keputusan yang diraih betul. Terdapat keputusan perhitungan akhir atau final calculation sheet yang akan dihasilkan di penghujung Calculate. Anda boleh menggunakan laporan atau keputusan tersebut untuk berunding dan mencari jalan penyelesaian bagi pertikaian gaji anda bersama majikan anda. Anda juga boleh menggunakan laporan ini sebagai panduan semasa sesi perantaraan anda atau bagi tuntutan anda di Tribunal Tuntutan Pekerjaan atau ECT di mahkamah. Harap maklum bahawa Calculate bukan pengganti bagi nasihat guaman profesional dan anda dinasihati agar mendapatkan nasihat guaman profesional bagi tuntutan gaji anda. Jika anda sudah selesai membaca dan memahami kesemua arahan ini, anda sudah bersedia untuk menggunakan Calculate. Tekan butang Start. Soalan ini bertanya sama ada anda mempunyai kontrak pekerjaan atau surat kebenaran pada prinsip atau in principle approval letter. Untuk anda fail tuntutan yang sah bagi pertikaian gaji anda perlu ada kontrak pekerjaan atau surat kebenaran pada prinsip atau in principle approval letter. Jika anda menjawab tidak, anda akan ditanya sama ada anda pasti dengan jawapan anda. Jika anda pilih untuk tidak mengubah jawapan anda, Calculate akan tamat dan anda tidak boleh membuat tuntutan bagi pertikaian gaji anda. Jika anda ingin mengguna Calculate lagi, anda perlu mula semula. Namun, anda boleh menjawab ya untuk mengubah jawapan anda bagi soalan sebelumnya dan teruskan dengan borang Calculate. Soalan seterusnya bertanya sama ada anda ingin membuat tuntutan gaji daripada majikan anda. Tidak mengapa jika anda belum fail tuntutan gaji tersebut atau membuat sebarang permohonan. Ia juga tidak mengapa jika anda sudah tidak bekerja dengan majikan yang sama. Namun, apa yang penting adalah anda akan membuat tuntutan gaji ini terhadap majikan yang tidak membayar anda gaji, bukan kontraktor atau pihak ketiga yang lain. Jika anda ingin menuntut gaji daripada pihak subkontraktor, anda tidak boleh menggunakan Calculate untuk membuat perhitungan bagi gaji tersebut. Jika anda menjawab tidak bagi soalan ini, anda akan ditanya sama ada anda ingin mengubah jawapan anda. Jika anda teruskan borang ini dengan menjawab tidak tanpa mengubah jawapan anda, Calculate akan tamat dan anda tidak boleh menghitung atau menuntut gaji anda. Jika anda ingin menggunakan Calculate lagi, anda perlu mula semula. Soalan ini bertanya sama ada anda masih bekerja dengan majikan yang akan anda saman bagi gaji anda yang tidak dibayar. Ia penting bagi anda menjawab soalan ini dengan betul kerana ia akan menentukan tempoh had bagi tuntutan gaji anda.
Terdapat keterangan lanjut bagi soalan ini. Jika anda mengguna telefon bimbit, sila menatal ke bawah. Jika anda masih bekerja dengan majikan yang sama, anda mempunyai masa setahun setelah pertikaian gaji ini berlaku untuk membuat tuntutan anda. Tetapi, jika anda sudah tidak bekerja dengan majikan yang ingin anda saman, anda harus membuat tuntutan gaji anda dalam masa 6 bulan sejak hari terakhir anda bekerja dengan majikan tersebut. Jika anda memilih tidak bagi soalan ini, bermakna anda sudah tidak bekerja dengan majikan berkenaan. Anda perlu menyatakan tarikh terakhir anda bekerja dengan majikan tersebut. Soalan seterusnya bertanya sama ada pas kerja atau work pass anda masih sah atau ia telah dibatalkan. Jika anda tetap bekerja dengan majikan anda walaupun pas kerja anda telah dibatalkan, anda tidak boleh menuntut gaji bagi tempoh tersebut. Jika anda menjawab bahawa pas kerja anda sudah pun dibatalkan, anda harus menyatakan bila pas kerja tersebut dibatalkan. Soalan seterusnya, ini amat penting. Soalan ini memerlukan anda pilih kategori pekerjaan anda. Terdapat keterangan lanjut untuk bantu anda fahami kategori manakah yang relevan bagi pekerjaan anda. Jika anda menggunakan telefon bimbit, sila menatal ke bawah untuk membaca keterangan lanjut ini. Pekerja buruh atau workman merujuk kepada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan buruh kasar. Contoh, pekerjaan pembinaan atau tukang paip. Pekerja administrasi atau pentadbiran atau non-workman merujuk kepada pekerja yang tidak dalam pekerjaan eksekutif atau pengurus. Contoh, penyambut tetamu atau kerani. Jika pekerjaan anda tidak dirangkumi dalam kategori pekerjaan buruh workman, pekerjaan pentadbiran non-workman atau pekerjaan eksekutif, anda perlu memilih jawapan pekerjaan lain. Namun, ini bermaksud bahawa jenis pekerjaan anda tidak diliputi atau dilindungi oleh Akta Pekerjaan. Oleh itu, anda tidak boleh menggunakan kalkulat untuk menghitung jumlah gaji anda. Jika kategori kerja anda adalah pekerjaan lain, anda akan ditanya sama ada anda ingin mengubah jawapan anda. Jika anda tidak mengubah jawapan anda bagi jenis pekerjaan anda, kalkulat akan tamat bagi anda. Jika anda ingin menggunakan kalkulat lagi, anda harus mula semula. Seterusnya, anda perlu menyatakan gaji asas bulanan anda. Sila rujuk kepada surat kebenaran pada prinsip in principle approval letter atau kontrak pekerjaan anda untuk mendapatkan maklumat ini. Jumlah gaji anda ini akan digunakan bagi perhitungan lain. Maka itu, ia penting anda menjawab soalan ini dengan tepat dan betul. Untuk fahami maksud gaji asas, sila menatal ke bawah untuk keterangan lanjut yang tersedia. Di sini, gaji asas tidak termasuk bayaran gaji lebih masa atau overtime, bayaran bonus, gaji tambahan tahunan, annual wage supplement, pembayaran insentif productivity incentive payment, pembayaran balik untuk perbelanjaan khas atau sebarang allowance. Pastikan anda nyatakan gaji asas bulanan anda bagi soalan ini. Untuk pastikan anda menjawab soalan ini dengan tepat, sila rujuk kepada kontrak pekerjaan anda atau surat kebenaran pada prinsip anda in principle approval letter atau dokumen lain yang relevan. Soalan ini bertanya tentang allowance tetap anda. Jika anda mengguna telefon bimbit, anda boleh menatal ke bawah untuk keterangan lanjut atau definisi allowance tetap. Allowance tetap adalah wang tambahan tetap yang anda terima setiap bulan. Tetapi, harap maklum bahawa allowance tetap tidak merangkumi bayaran gaji lebih masa atau overtime, bayaran bonus, gaji tambahan tahunan atau annual wage supplement, pembayaran insentif productivity atau productivity incentive payment, pembayaran balik untuk perbelanjaan khas semasa bekerja, atau allowance bagi makanan, pengangkutan atau perumahan. Jika anda tidak menerima allowance tetap sebegini setiap bulan, sila beri jawapan kosong. Soalan seterusnya memerlukan anda pilih hari kerja sepenuh masa, hari kerja setengah hari, dan hari rehat. Anda harus menjawab soalan ini dengan tepat kerana ia akan mempengaruhi perhitungan gaji anda bagi kategori lain. Apabila anda membuat pilihan,
Sila pilih berdasarkan apa yang tertera dalam kontrak pekerjaan anda, meskipun anda mungkin kerap kerja lebih lama pada hari-hari tertentu. Sebagai contoh, jika kontrak anda menyatakan bahawa hari Sabtu adalah hari kerja setengah hari, tetapi anda sebenarnya kerap bekerja sepenuh masa pada hari Sabtu, anda tetap perlu pilih setengah hari bagi hari Sabtu. Pastikan anda rujuk pada kontrak pekerjaan anda atau surat kebenaran pada prinsip in principle approval letter anda supaya anda dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Namun, jika anda tidak bekerja setengah hari, anda boleh pilih tidak atau no bagi soalan tersebut. Soalan ini bertanya tentang masa bekerja anda dan anda perlu menyatakan berapa jam anda bekerja bagi hari kerja yang penuh. Apabila anda menjawab soalan ini, pastikan anda tidak kira sebarang masa tambahan, overtime, atau waktu rehat anda. Soalan seterusnya pula akan bertanya tentang waktu rehat anda. Pastikan anda menjawab kedua-dua soalan ini dalam unit jam atau hours. Pastikan anda rujuk pada kontrak pekerjaan anda atau surat kebenaran pada prinsip in principle approval letter anda supaya anda dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Bagi soalan seterusnya, anda perlu memilih tahun dan bulan di mana anda tidak dibayar gaji dan anda ingin membuat tuntutan gaji. Harap ingat bahawa kalkulat hanya boleh membuat perhitungan bagi setiap bulan satu persatu. Oleh itu, jika anda tidak dibayar gaji selama 3 bulan, anda harus menggunakan kalkulat 3 kali dan bagi soalan ini, pilih 3 bulan berkenaan secara berasingan. Terdapat keterangan lanjut bagi soalan ini tentang tempoh had bagi tuntutan gaji anda. Jika anda menggunakan telefon bimbit untuk melengkapkan borang kalkulat, sila menatal ke bawah untuk baca keterangan lanjut bagi soalan ini. Jika anda masih bekerja dengan majikan berkenaan yang tidak membayar gaji anda, tuntutan anda harus difail di mahkamah dalam masa 1 tahun sejak pertikaian gaji anda timbul. Anda hanya boleh menuntut gaji yang tidak terbayar dalam tempoh setahun ini. Namun, jika anda sudah tidak bekerja dengan majikan berkenaan, tuntutan anda harus difail dalam masa 6 bulan sejak hari terakhir anda bekerja dengan majikan tersebut. Anda boleh menuntut gaji yang tidak dibayar bagi tempoh setahun sebelum tarikh anda fail tuntutan gaji ini. Seterusnya, anda harus pilih hari-hari di mana anda tidak bekerja langsung bagi bulan yang telah dipilih tadi. Di sini, kesemua 30 atau 31 hari dalam bulan ini akan kelihatan. Anda harus teliti senarai ini dan pilih atau tandakan hari-hari di mana anda tidak bekerja langsung. Tidak kiralah sama ada hari di mana anda tidak kerja itu adalah hari kerja penuh, hari kerja setengah hari atau hari rehat. Jika anda tidak kerja langsung pada hari itu, sila tandakan hari itu. Harap maklum bahawa anda hanya patut pilih hari-hari di mana anda bekerja selama 0 jam atau kosong. Pastikan anda rujuk pada kontrak pekerjaan anda atau surat kebenaran pada prinsip in principle approval letter anda supaya anda dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Bagi soalan ini pula, sila type masa kerja anda bagi setiap hari termasuk masa tambahan overtime dalam format masa 24 jam. Misalnya, kontrak anda menyatakan bahawa masa bekerja anda adalah dari jam 8 pagi hingga ke jam 5 petang. Namun, pada suatu hari anda bekerja dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Bagi hari tersebut, anda patut mengisi waktu kerja anda termasuk masa tambahan yang anda kerja. Anda perlu mengisi masa kerja anda dalam format 24 jam. Bagi masa permulaan kerja pada 8 pagi, isi 0800. Bagi masa tamat kerja pada 10 malam, isi 2200. Jangan khawatir, masa rehat anda akan diambil kira berdasarkan jawapan bagi soalan tentang waktu rehat tadi. Sila rujuk pada kad perakam masa atau time card anda atau sebarang dokumentasi relevan untuk pastikan anda menjawab soalan ini dengan tepat dan betul. Bagi soalan ini, anda perlu pilih hari-hari di mana anda mengambil cuti tanpa gaji.
Jika anda tidak mengambil cuti tanpa gaji, anda boleh biarkan soalan ini kosong dan tekan butang next. Pastikan anda rujuk pada kad perakam masa atau time card anda atau sebarang dokumen relevan supaya anda dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Jika anda telah bekerja pada sekurang-kurangnya 1 hari rehat dalam bulan ini, soalan ini akan dipaparkan. Soalan ini akan menyuruh anda pilih atau tandakan hari rehat di mana majikan anda menyuruh anda bekerja. Namun, jika anda yang telah meminta kebenaran untuk bekerja pada hari rehat tersebut, jangan tandakan hari tersebut dan biarkan ia kosong. Soalan seterusnya bertanya sama ada majikan anda telah membayar sebahagian daripada gaji yang ingin anda tuntuti bagi bulan ini. Sebagai contoh, jika anda ingin menuntut gaji bagi Januari 2020 dan bagi bulan Januari 2020, majikan anda telah membayar sebahagian daripada gaji anda, misalnya $500 daripada gaji penuh yang berjumlah $1,500, anda harus menjawab soalan ini dengan mengisi jumlah $500. $500 ini mungkin dibayar sebagai gaji asas anda, namun gaji lebih masa anda atau gaji bagi hari rehat belum dibayar. Atau mungkin gaji $500 ini dibayar bagi allowance tetap bulan anda, tetapi gaji asas anda belum dibayar. Oleh itu, type jumlah yang telah dibayar berdasarkan kategori yang relevan. Kadangkala maklumat terperinci atau penguraian gaji anda ini tertera dalam surat gaji bulanan atau payslip anda. Anda patut rujuk pada surat gaji anda atau dokumen lain yang relevan untuk menjawab soalan ini. Jika surat gaji anda tidak memberi maklumat terperinci sebegini atau anda sudah kehilangan surat gaji anda boleh mengisi jumlah gaji yang telah diterima dalam kategori gaji asas dan isikan jumlah sifar bagi kategori yang lain. Jika majikan anda langsung tidak membayar gaji anda bagi bulan ini, sila isi jumlah sifar atau kosong bagi setiap kategori. Kita sudah hampir garisan penamat. Soalan terakhir ini akan meminta anda pilih dokumen-dokumen yang akan anda gunakan untuk menyokong tuntutan gaji anda dan berlaku sebagai bukti bagi kesemua jawapan yang telah anda berikan. Ini akan mengingatkan anda agar menyediakan semua dokumen yang anda perlukan ini. Setelah anda tandakan dokumen yang anda akan gunakan untuk sokong tuntutan anda, tekan butang next. Sekarang, anda akan lihat salinan semua jawapan anda. Anda mesti memeriksa kesemua jawapan anda dan periksa sama ada terdapat sebarang kesilapan. Jika terdapat kesilapan, sila tekan butang berbentuk pensil untuk memperbetulkan jawapan anda. Harap maklum bahawa jika anda ingin memperbetulkan mana-mana jawapan, anda perlu kembali semula ke soalan tersebut dan teruskan borang kalkulat dari soalan tersebut sekali lagi. Ini harus dilakukan untuk pastikan jawapan anda yang lain juga tidak mempunyai kesilapan setelah anda mengubah jawapan sebelumnya. Anda boleh tekan butang Access Later di sebelah atas kiri untuk menghantar link bagi laman ini ke alamat email anda. Salinan transkrip atau jawapan anda ini boleh didapati dalam laporan Final Calculation Sheet yang boleh dimuat turun dalam langkah seterusnya. Jika anda sudah periksa dan pastikan jawapan anda betul, sila muat turun Final Calculation Sheet anda. Tekan butang Final Calculation Sheet di sebelah atas kanan laman ini. Kini, anda sudah sampai ke langkah yang terakhir. Calculate sudah pun membuat perhitungan dan sudah bersedia untuk menghasilkan semuanya untuk anda. Dengan adanya keputusan perhitungan akhir atau Final Calculation Sheet ini, anda boleh menggunakannya sebagai bukti perhitungan gaji anda bagi tuntutan gaji anda. Anda juga boleh gunakan keputusan atau laporan terperinci ini untuk berunding dengan majikan anda tentang gaji yang belum dibayar dan cari jalan penyelesaian. Anda juga boleh dan patut membawa laporan terperinci ini sewaktu sesi perantaraan anda di Perikatan Tiga Pihak bagi Pengurusan Pertikaian atau TADEM. Laporan terperinci ini juga boleh digunakan sebagai panduan sewaktu perbicaraan mahkamah anda
di Tribunal Tuntutan Pekerjaan ECT. Seperti salinan jawapan anda tadi, anda boleh dan patut email salinan keputusan perhitungan akhir ini kepada diri anda melalui alamat email anda dan simpan salinan dalam alat digital anda. Sila tekan butang Access Later dan isi alamat email anda, lalu tekan butang Download untuk muat turun salinan keputusan perhitungan akhir anda. Anda boleh muat turun laporan ini dalam format PDF atau Word. Ini halaman pertama bagi keputusan perhitungan akhir anda. Ia akan menyatakan bulan dan tahun yang telah anda pilih bagi perhitungan gaji anda yang tidak dibayar. Dalam contoh ini, anda dapat lihat bahawa gaji yang dihitung adalah bagi bulan Januari 2020. Halaman ini juga mengandungi arahan dan notis penting yang perlu anda fahami sebelum anda menerokai perhitungan terperinci dalam laporan ini. Pertama, anda perlu fahami bahawa segala perhitungan ini dilakukan berdasarkan maklumat yang telah diberikan oleh pihak anda sahaja. Ia tidak memberi jaminan bahawa jumlah yang dihitung ini akan dipersetujui oleh hakim. Hakim yang akan menentukan jumlah gaji muktamad yang perlu dibayar kepada anda. Seperti yang diberitahu sebelum ini, terdapat had pada tempoh tuntutan gaji. Jika anda masih bekerja dengan majikan berkenaan yang tidak membayar gaji anda harus fail tuntutan anda di mahkamah dalam masa 1 tahun sejak pertikaian tentang gaji anda timbul. Anda hanya boleh menuntut gaji yang tidak dibayar dalam masa setahun ini. Jika anda sudah tidak bekerja dengan majikan berkenaan, anda harus fail tuntutan gaji anda dalam masa 6 bulan sejak hari terakhir anda bekerja dengan majikan tersebut. Anda hanya boleh menuntut gaji yang tidak dibayar dalam tempoh setahun daripada tarikh anda failkan tuntutan ini. Jika pas pekerja anda telah dibatalkan, anda tidak boleh membuat tuntutan gaji bagi tempoh setelah pembatalan pas kerja tersebut. Had tempoh bagi tuntutan gaji bergantung pada tarikh sesi perantaraan anda di Perikatan Tiga Pihak bagi Pengurusan Pertikaian atau TADEM. Kalkulator bukan nasihat guaman profesional dan tidak patut dianggap sebagai nasihat guaman profesional. Ia hanya memberikan anda maklumat lanjut bagi membantu anda selesaikan pertikaian gaji anda. Nasihat guaman profesional dari peguam yang berkelayakan akan memenuhi keperluan anda berdasarkan situasi anda. Halaman seterusnya dalam keputusan perhitungan akhir atau Final Calculation Sheet ini akan memberitahu anda tentang maklumat yang boleh ditemui dalam laporan ini. Terdapat rumusan perhitungan gaji anda, keterangan terperinci bagi perhitungan gaji anda, panduan bagi langkah-langkah yang patut diambil untuk membuat tuntutan gaji, definisi relevan bagi membantu anda memahami hak pekerjaan anda, dan salinan jawapan anda bagi borang Calculate. Rumusan bagi perhitungan anda telah disusun dalam sebuah jadual atau tabel. Jadual ini menghuraikan gaji yang telah anda jana dari segi gaji asas, allowance tetap, gaji hari rehat, gaji cuti awam, gaji lebih masa dan jumlah keseluruhan. Jumlah ini berdasarkan masa bekerja anda bagi bulan ini. Seterusnya, jadual ini memaparkan jumlah gaji yang sudah pun dibayar oleh majikan anda dan jumlah yang berkurangan. Jumlah keseluruhan di bawah pada sebelah kanan merupakan jumlah gaji yang boleh anda tuntuti bagi bulan berkenaan. Seterusnya, terdapat penghuraian terperinci bagi setiap hari dan setiap jam berdasarkan susunan pekerjaan anda. Setiap jenis gaji akan didampingi formula atau cara perhitungan teliti. Salinan jawapan anda yang relevan bagi formula tersebut juga akan tertera. Anda akan dapat lihat perhitungan bagi gaji asas bulanan, gaji asas harian, gaji asas bagi 1 jam, gaji asas yang telah dihitung berdasarkan masa pekerjaan anda bulan ini, gaji kasar bulanan, gaji kasar harian, dan gaji kasar yang telah dihitung berdasarkan masa pekerjaan anda bulan ini. Bahagian seterusnya menyediakan penghuraian terperinci bagi beberapa jenis gaji lain.
bergantung pada kelayakan anda untuk membuat tuntutan bagi gaji lebih masa, gaji hari rehat dan bagi gaji cuti awam. Di sini, salinan jawapan anda akan dipaparkan. Sebagai contoh, jika anda telah mengambil cuti tanpa gaji atau jika anda telah bekerja lebih masa atau overtime, ia juga akan paparkan nombor soalan di mana anda telah memilih jawapan tersebut supaya anda boleh periksa semula salinan jawapan anda. Akhir sekali, setiap kategori akan menyatakan jumlah gaji yang boleh anda tuntuti bagi bulan berkenaan. Sebagai contoh, jika anda telah menjawab bahawa anda bekerja lebih masa atau overtime pada 3 hari dalam bulan ini, berdasarkan jumlah gaji harian anda yang telah dihitung, jumlah $90 akan tertera sebagai gaji lebih masa anda. Setelah anda baca dan fahami semua perhitungan dan keterangan dalam laporan ini, anda akan lihat jumlah keseluruhan bagi gaji bulan yang dipilih. Seterusnya, anda boleh membaca langkah lanjut yang patut diambil jika anda membuat keputusan untuk menuntut gaji anda yang tidak dibayar. Sekarang, anda berada di bahagian ketiga laporan ini. Bahagian ini memberi panduan bagi langkah-langkah yang patut diambil bagi proses tuntutan gaji. Ia menerangkan kepada anda bahawa ia wajib bagi anda mendaftar tuntutan anda di Perikatan Tiga Pihak bagi Pengurusan Pertikaian TADEM. Terdapat maklumat tentang cara mendaftar tuntutan gaji anda, had jumlah gaji yang boleh dituntut, dan tempoh had bagi tuntutan gaji. Anda juga akan diberitahu tentang dokumen yang perlu dibawa untuk sesi perantaraan anda di TADEM. Apa yang boleh anda jangkakan bagi proses perantaraan ini dan berapa lamakah sesi ini akan berlangsung. Maklumat ini penting dan berguna kerana ia membiasakan diri anda dengan proses tuntutan gaji. Jika anda menatal ke bawah, anda dapat lihat jadual kos yang menerangkan berapa jumlah wang yang perlu anda sediakan bagi proses tuntutan gaji ini. Jika anda pekerja asing dan perlukan lebih bantuan bagi tuntutan gaji anda, sila rujuk kepada maklumat hubungan dan badan bukan kerajaan atau NGOs yang lazimnya bantu pekerja asing di Singapura. Bagi bahagian terakhir dalam keputusan perhitungan akhir anda, terdapat senarai definisi yang relevan dan mungkin dapat bantu anda fahami dan terangkan tuntutan gaji anda dengan lebih baik. Harap maklum bahawa definisi yang tertera di sini berdasarkan definisi yang terdapat dalam Akta Pekerjaan. Satu definisi yang patut anda perhatikan dan fahami adalah definisi bagi hari-hari kerja dalam seminggu. Menurut Akta Pekerjaan, anda tidak boleh bekerja lebih daripada 44 jam dalam masa seminggu. Oleh itu, walaupun kontrak anda mungkin menyatakan bahawa anda harus bekerja selama 8 jam bagi 6 hari seminggu, bermaksud anda perlu kerja 48 jam dalam seminggu, kalkulat akan pastikan hari bekerja anda diganti kepada 5,5 hari sahaja dan hari Sabtu anda dianggap sebagai hari kerja setengah hari. Ini adalah untuk memastikan anda tidak melanggar had 44 jam yang ditetapkan oleh Akta Pekerjaan. Maka itu, jangan khawatir jika anda lihat hari Sabtu anda diganti kepada hari kerja setengah hari. Seperti yang dinyatakan tadi, salinan jawapan anda terdapat dalam laporan ini di penghujungnya. Kami sudah tiba di penghujung proses kalkulat dan video panduan ini. Kami harap video ini berguna dalam membantu anda memahami cara menggunakan kalkulat. Semoga berjaya dalam tuntutan gaji anda. Video panduan ini dibawakan kepada anda oleh Legal Kaki, teman anda dalam menerokai undang-undang.